Assalamualaikum guys, welcome back to my channel with a new assignment. So apa yang saya nak lakukan hari ini ialah saya akan terangkan faktor, kesan dan langkah-langkah untuk mengatasi pencemaran air yang bagi saya perlu sangat-sangat untuk kita tahu. So guys, let's check it out. Air amatlah penting dalam kehidupan yang bernyawa. Kehidupan yang bernyawa memerlukan air untuk meneruskan kehidupan. Untuk pengetahuan umum, 55% hingga 75% daripada diri kita terdiri daripada air. 3/4 bahagian bumi merangkumi air, dan begitu juga diri manusia yang memiliki jumlah air yang serupa dalam tubuh badan manusia. Air mengandungi hidrogen dan oksigen. Di dalam otak manusia, air merangkumi sebanyak 74.5%, manakala dalam darah pula sebanyak 82%, dan tulang keras manusia juga mengandungi 22% air. Air juga merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan manusia selepas udara. Sebagai manusia, kita boleh hidup tanpa makanan selama 8 minggu, tetapi kita tidak mampu hidup tanpa air selama 4 hingga 5 hari. Air berguna dalam kehidupan seharian. Malahan industri turut memerlukan air dalam proses menghasilkan sesuatu yang berguna. Selain itu, petani dan penternak juga memerlukan air untuk binatang ternakan dan tanaman mereka. Industri. Poin yang pertama, kumbahan daripada isi rumah domestik, kilang dan bangunan. Poin yang kedua, kumbahan yang dirawat di loji rawatan air selalunya dibuang ke laut. Poin yang ketiga, kumbahan boleh menjadi lebih bermasalah apabila bahan kimia dan bahan-bahan industri disalurkan ke sungai ataupun laut. Poin yang keempat, lambakan sisa pepejal dan sampah oleh manusia dalam sungai, tasik dan lautan. Poin yang kelima, barangan sampah termasuk karbon, makanan, aluminium, plastik, kaca dan sebagainya. Minyak. Poin yang pertama, sisa perindustrian dari kilang-kilang yang disalurkan ke dalam sungai mencemarkan air dengan bahan kimia seperti lambung dan petrokimia. Poin yang kedua, pencemaran minyak yang disebabkan oleh tumpahan minyak daripada kapal tangki dan minyak daripada perjalanan kapal. Poin yang ketiga, minyak tidak larut dalam air dan membentuk kumpulan minyak yang tebal. Sektor pertanian. Poin yang pertama, penghilangan hasil-hasil pertanian menghasilkan banyak bahan kimia. Seterusnya, bahan-bahan ini akan dialirkan ke dalam sungai kerana air merupakan salah satu cara mereka untuk melupuskannya. Poin yang kedua, selain itu, penggunaan bahan baja dan racun untuk membunuh serangga punca pencemaran air, kerana bahan tersebut menghalang penembusan cahaya matahari ke bawah permukaan air dan mengakibatkan tumbuhan dan hidupan di dalam air seperti ikan, ketam, udang akan mati dan pupus. Bahan buangan dan radioaktif. Bahan buangan radioaktif daripada makmal dan hospital yang mengandungi sisa toksik yang larut di dalam air dibuang ke dalam air untuk melupuskannya. Pembakaran api fosil. Yang pertama, pembakaran api fosil ke udara menyebabkan pembentukan zarah berasid di dalam atmosfera. Zarah-zarah ini bercampur dengan wap air dan menghasilkan hujan asid. Poin yang kedua, peningkatan dalam suhu air adalah disebabkan oleh pemanasan global. Menjejaskan kehidupan akuatik. Poin number 1, sisa toksik daripada industri yang dibuang menyebabkan sisa kimia berkumpul di laut dan sungai. Jadi pH air akan meningkat. Poin yang kedua,
Sisa perindustrian sering mengandungi banyak sebahagian toksik yang akan merosakkan kesihatan haiwan akuatik dan makanannya. Poin yang ketiga, racun boleh menyebabkan kesan yang boleh membawa maut dan kehilangan habitat kepada kehidupan haiwan. Sebagai contoh, perairan di Terengganu, ekoran daripada pembuangan sisa domestik ke dalam laut menyebabkan penyu mati kerana termakan plastik, menjejaskan kesihatan manusia. Poin yang pertama, kehidupan laut seperti ikan dan kerang yang ada di dalam laut dimakan oleh manusia boleh mengakibatkan penyakit berjangkit. Poin yang kedua, pembuangan sampah sarap turut menyebabkan pembiakan dan memberi masalah pada air dan manusia kerana sumber makanan manusia terdiri daripada air. Poin yang ketiga, kandungan nitrat yang tinggi dan berlebihan di dalam air akan menyebabkan keracunan penyakit seperti taun, penyakit gatal-gatal ataupun alahan, kuman. Sebagai contoh yang berlaku di Teluk Minamata, Jepun, pencemaran toksik menyebabkan manusia menjadi sakit kepala, kebas-kebas dan jarak penglihatan mereka menjadi kabur, mengurangkan tekanan oksigen di dalam air. Poin yang pertama, sisa kumbahan dan sisa toksik yang terkumpul dan terampai di permukaan air tawar mengurangkan kualiti air dan alam sekitar untuk kehidupan laut. Poin yang kedua, mengurangkan jumlah cahaya matahari menembusi air, mengganggu pertumbuhan fotosintesis dan mikroorganisma. Poin yang ketiga, zarah sulfat dari hujan asid boleh menjejaskan kesihatan kehidupan laut di sungai-sungai dan tasik. Ianya akan mencemarkan dan lebih parah lagi, ia boleh menyebabkan kematian. Jangan buang sampah ke dalam sungai, tasik dan laut. Poin yang pertama, membersihkan sampah yang ada di pantai dan laut. Kumpul sampah dan masukkan ke dalam tong sampah berhampiran dan jalankan aktiviti kita semula. Poin yang kedua, pihak berkuasa wajib mengambil tindakan pada mereka yang melanggar peraturan yang ditetapkan. Poin yang ketiga, mengadakan kempen dalam kalangan masyarakat iaitu saingi sumber utama kita iaitu air. Poin yang keempat, memasang perangkap sampah di dalam longkang bagi mengelakkan sampah tersebut mengalir masuk ke dalam sungai. Melakukan proses rawatan loji kumbahan air. Poin yang pertama, kumbahan akan melalui beberapa proses pembuangan bahan kimia untuk mengurangkan jumlah sisa toksik. Poin yang kedua, zarah pepejal dan bahan bukan organik dikeluarkan dengan menggunakan penapis. Poin yang ketiga, menggunakan penapis biologi dan prosesing secara semula jadi merendahkan bahan buangan organik. Memelihara air dengan mematikan pili air. Poin yang pertama, ianya membantu mengelakkan masalah pembaziran air dengan mengurangkan kuantiti air yang tercemar yang perlu dirawat. Poin yang kedua, jangan membuang bahan cecair seperti cat, minyak atau cecair lain yang menyukarkan proses rawatan ke dalam sinki, lubang tandas dan dalam longkang kerana ianya menyukarkan proses merawat air. Pencemaran air telah menyebabkan kualiti air tidak memenuhi piawaian yang ditetapkan. Maka, pelbagai langkah perlu diambil supaya kualiti air terpelihara. Tindakan undang-undang yang keras adalah demi untuk menjaga warisan ini untuk generasi yang akan datang. Sebagaimana yang dinyatakan sebelum ini, pencemaran air berlaku akibat proses semula jadi, namun kebanyakan pencemaran yang berlaku adalah berpunca daripada kegiatan manusia. Walaupun tidak dapat dinafikan bahawa penerokaan terhadap sumber alam semula jadi amat penting untuk kemajuan, namun sikap tamak manusia telah memburukkan keadaan. Ancaman yang terjadi akibat pencemaran air tidak hanya menjejaskan tanaman dan ekosistem semula jadi alam,
malahan ia juga turut mengancam kesihatan manusia dan mengundang maut. Manusia sepatutnya kembali kepada agama dalam menuntut penyelesaian terhadap krisis alam sekitar, termasuklah pencemaran air yang semakin serius pada masa kini. Dari segi agama Islam, kaedah kefahaman tersebut mestilah bertitik tolak dari kefahaman manusia terhadap peranan mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Oleh itu, Islam hendaklah dijadikan panduan untuk membentuk cara hidup serta membangunkan sains, teknologi dan peradaban. Kesemua unsur ini diperlukan untuk digembleng bagi mengatasi krisis alam sekitar dan sebagainya. Oleh itu, dalam memastikan pencemaran air tidak berterusan dan dapat dikawal, semua pihak perlu berganding bahu, termasuklah anggota masyarakat, kerana masalah pencemaran air ini merupakan tanggungjawab bersama. So, itu sahaja penerangan daripada saya. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum.